Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ulas satu puisi oleh saudari Hafira Ishti berjudul Berikanmu Masih Perawan. Puisi ini disiarkan di laman Tukang Puisi edisi ke-150. Jadi anda boleh ke sana, anda boleh search di laman Tukang Puisi untuk melihat teks penuhnya. Saya akan bacakan dulu sedikit petikan puisi tersebut. Berikanmu masih perawan. Kunyah taubatmu pelan-pelan biar lumat ditelan Tuhan. Sembunyikan kelibatmu dalam gelap terang dunia, biasa isi langit bercerita tentangmu. Luka hidup sentiasa menawan dan berikatmu masih perawan. Peluklah tubuh pasrah sehingga menang di sisi Tuhan. Sebelum tu saya ingatkan bahawa saya ni bukan pengkritik, saya bukannya pengkaji sastra. Jadi komen saya ini lebih kepada komen seorang pembaca dan seorang penulis kan. Jadi saya tak ada teori-teori bombastik, tak ada jargon-jargon yang hebat-hebat sangat. So saya guna satu teori je, teori ikut suka hati aku. Okay. So saya main komen je. Jadi anda boleh setuju, anda boleh tak bersetuju. Apabila seorang pembaca ataupun pengkritik ataupun penilai membaca puisi, biasanya mereka memilih ataupun melihat dari dua sudut ataupun dua aspek berbeza, iaitu kualiti luaran dan kualiti dalaman sebuah puisi. Jadi kualiti luaran ini merujuk kepada permainan image, bahasa, rima, bunyi dan seumpamanya, aspek-aspek luaran sebuah puisi. Dan kualiti dalaman pula merujuk kepada sesuatu yang lebih abstrak seperti temanya, emosinya, konotasi, nuansa yang dibawa oleh puisi tersebut, persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh puisi tersebut. Tapi selain daripada dua elemen ini, terdapat satu lagi yang saya panggil X factor, faktor X. Okay? Jadi faktor X ni dia elemen yang selain daripada faktor luar ataupun dalaman tadi, tapi menjadi kekuatan unik sebuah puisi tersebut. Okay, tak semua penulis ada faktor X. Faktor X ini boleh jadi kombinasi sebenarnya antara kekuatan luaran dan kekuatan dalaman. Bahkan kadang-kadang elemen X ini boleh jadi berkontradik dengan kualiti luaran dan kualiti dalaman puisi tersebut. Berbalik kepada puisi yang kita bincangkan, puisi Berikanmu Masih Perawan oleh saudari Hafira Ishti. Umumnya puisi ini membawa tema kerohanian, tema keagamaan, tema spiritual. Jadi puisi dengan tema sebegini sebenarnya sangat banyak. Sangat banyak. Semua orang suka menulis puisi-puisi bertema sebegini kerana mereka ini adalah satu sifat semula jadi manusia kan. Jadi apabila terlalu banyak puisi-puisi sebegini, jadi agak sukar untuk kita nak mencari satu puisi kerohanian yang sangat kuat kan, kerana terlalu banyak rival. Semua orang tulis puisi kerohanian, jadi nak dapat satu yang outstanding memang susah. Okey. Secara umumnya puisi Hafira Ishti ini saya boleh katakan bukanlah top of the cream dan tidak juga lemah, dan boleh katakan agak baik juga. Sederhana baik. Puisi ini pendek dan mudah difahami. Ini satu ciri penting puisi ini, dan ini membantu kita sebenarnya untuk merasai kesan tersebut kerana tidak terlalu panjang, tidak terlalu melerit. Satu kekuatan puisi ini adalah apabila kita baca, kita dapat rasa sifat humble ataupun sifat penyerahan itu, nuansa yang harmoni. Dia sangat harmoni. Puisi ini sangat lembut. Kita baca, kita dapat rasa humbleness itu kan. Jadi dia tentang munajat kepada Allah, penyerahan kepada Tuhan. Daripada ketiga-tiga rangkap ini, saya rasa bagi saya rangkap yang kedua sangat penting kerana ia sebagai anchor ataupun pasak kepada keseluruhan puisi. Dia tolong menyeimbangkan, dia balance. Kalau jongkak sikit, dia tolong balance kat bawah tu kan, dan menjadikan puisi ini sangat baik. Kerana pada rangkap kedua ini, kalau kita lihat permainan rimanya sangat cantik. Luka hidup sentiasa menawan dan berikatmu masih perawan. Okey, pemilihan imej ini juga cantik. Di sini kalau kita lihat Hafira Ishti menggunakan satu konsep yang saya panggil konsep pertentangan. Okey, dia mempertentangkan dua idea, irony lah, kita panggil irony, antithesis, paradox dan sebagainya. Dia ada banyak klasifikasi dalam konsep pertentangan ini, dan ini saya ada perjelaskan sedikit dalam buku Sains Menulis Puisi saya. Satu tips untuk anda mendapatkan satu kesan makna yang kuat adalah dengan memasukkan konsep pertentangan ini. Saya bagi satu contoh. Karim Muhammad adalah seorang penyair yang sangat baik dalam menggunakan unsur-unsur pertentangan ini. Saya bagi satu contoh puisi yang agak kita semua tahu, dan puisi berjudul Kamar. Melihatmu aku ingin keluar, tetapi aku pintu. Melihatmu aku ingin keluar, tapi aku pintu. Jadi dia ingin menyampaikan kecamuk ataupun konflik dalaman penulis. Penulis boleh saja mengatakan bahawa aku terkurung dalam bilik, aku terperangkap di dalam bilik. Tapi tidak. Karim memperkatakan bahawa aku ingin keluar tapi aku pintu. Okay, saya bagi satu contoh puisi Karim yang lain.
Okey, sajak ini yang berjudul Sajak Pagi, kan. Saya ambil 2 baris terakhir. Sajak ini tentang ibu beliau. Okey, sajak yang didedikasikan kepada ibu beliau. Tapi di akhir puisi tersebut, okey, saya skip, kita terus kepada rangkap akhir, 2 rangkap akhir. Aku cukup kenyang, tapi aku ingin lapar lagi. Kebanyakan orang, mungkin saya atau mungkin majoriti penulis, dia akan tulis macam mana? Dia akan tulis, aku terlalu dahagakan kasih sayangmu, aku laparkan rindumu, aku laparkan belayamu, aku dahagakan perhatianmu, aku dambakan. Biasanya kita akan buat begitu, kan? Tapi Karin tidak. Aku sudah cukup kenyang, tapi aku ingin lapar lagi. Nampak tak, itu antara contoh permainan ironi ataupun pertentangan tadi. Okay, luka hidup sentiasa menawan. Luka selalu kita umpamakan sebagai sesuatu yang menderita, sakit, pergulatan, perjuangan. Tetapi dalam puisi ini, Hafirah memilih luka sebagai sesuatu yang menawan. Kan? Di satu ironi di situ, pertentangan di situ. Dan belikatmu masih perawan. So belikat ni merujuk bahagian antara belakang dengan bahu lah, kan, tulang bahagian belakang kita belikat, kan. Dan perawan pula merujuk kepada sunti ataupun dara, kan. Jadi ini tafsiran saya lah. Penyair mungkin mencadangkan bahawa belikat itu menunjukkan kekuatan, kederat orang Terengganu Kelantan, kederat, kan. Masih perawan bermaksud masih muda. Boleh ingin mengatakan bahawa kita masih ada kudrat, kita masih ada tenaga, masih ada usia di usia muda, kan. Jadi kena memanfaatkan usia muda tersebut. Dan 2 baris ini rimanya sangat cantik, sangat masuk. Luka hidup sentiasa menawan dan belikatmu masih perawan, kan. Luka hidup sentiasa menawan dan belikatmu masih perawan. Bandingkan dengan rangkap pertama puisi ini, terutamanya baris yang ketiga. Baris ketiga ini sangat mengganggu. Kalau anda lihat sendiri teks puisi ini, nampak terlebih, kan. Sebunyikan kelibatmu dalam gelap terang dunia, dan tiba-tiba terlajak kat situ. Elok-eloknya kalau saya akan potong jadi 2 baris ataupun saya pendekkan ataupun ringkaskan. Ini sangat mengganggu keseimbangan, balance rangkap tersebut. Selain daripada keharmonian, kekuatan puisi ini, ada beberapa yang saya ingin mungkin komen sedikit adalah tentang judul puisi. Kalau anda ikuti video saya sebelum ini, saya ada sebutkan bahawa elakkan daripada menggunakan punchline ataupun petikan kata-kata yang kuat dalam puisi itu sebagai judul. Jadi kerana ini akan menyebabkan spoiler lah, akan menyebabkan pembaca tak baca lagi dah tahu apa frasa catchphrase yang ada dalam puisi ini. Jadi kalau boleh cuba cari judul-judul yang berbeza lah, jangan ambil direct. Mungkin boleh tukar sedikit, tak ada masalah, tapi cuba jangan ambil langsung daripada puisi. Yang keduanya, puisi walaupun dia adalah satu produk seni, produk kreatif, walaupun kita ada beri poetic license untuk melanggar certain norma tertentu, tapi yang masa yang sama kita perlu menjaga logik dalam puisi agar maknanya tidak terlalu berkecamuk, tidak terlalu chaotic. Puisi kita tak nak sekadar sedap, bunyi macam sedap, tapi maknanya macam conflicting ataupun berlawanan lah, berkontradik antara satu sama lain. Jadi terutamanya dalam 2 baris yang pertama. 2 baris pertama, rangkap pertama. Kunyah taubatmu pelan-pelan, biar lumat di telan Tuhan. Kunyah taubatmu pelan-pelan, biar lumat di telan Tuhan. Apa yang anda perasan dalam 2 baris ini? Biasanya dengan menelan ni dilakukan oleh orang yang sama, kan. Okey, kunyahlah makanan itu pelan-pelan, lepas tu supaya senang kamu nak telan. Dia jaranglah kita kunyah sesuatu dan kita muntahkan balik untuk orang lain telan, kan. Jadi di sini nampak agak kekeliruan makna dalam 2 baris tersebut. Kalau anda tak mahu, saya bagi satu contoh. Telah kau tikam dadaku dan kau menangis teresak-esak kesakitan. Jadi macam kau ada aku, lepas tu kau menangis apa hal, kan? Aku yang sakit, kan? Kau ngada-ngada buat apa? Macam itulah lebih kurang. Ataupun aku menendang bola itu, lalu batu bergolek masuk ke dalam gol. Jadi kau tendang bola ke tendang batu, kan? Nampak begitu. So tiba-tiba melompat, kan? Jadi di sini makna tersebut adalah berkecam. Mungkin Hafirah ST boleh cuba pilih perkataan yang lebih sesuai, pilih kategori yang lebih sesuai, ataupun mungkin seluruh ayat itu boleh diubah lagi. Okay, saya rasa itu sedikit komentar saya tentang puisi Belikat Masih Perawan oleh Hafirah ST. Kalau anda ada puisi yang ingin saya komen, ingin saya bedah, ingin saya goreng, ingin saya cincang, kan, dalam video sebegini, tapi semua orang akan tengoklah, kan, boleh hantar ke messenger Tukang Puisi. Tulis di situ kata untuk dibedah dalam
sesi video. Okey. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.